Okey, untuk macam mana kalau saya mengajar guna Meet, awak boleh buat tak guna apps dekat handset awak? Siapa yang ada handset, boleh guna handset. Siapa yang ada laptop, boleh on laptop. Masukkan, kan hari tu dah install Python, kan? Okey. Siapa yang... Sekejap. Halo Cikgu, halo. Hello, Edru. Okey, siapa yang ada laptop, boleh on laptop, semua dah ada. Kalau dah ada, okey, saya terus masukkan boleh. Terus ke Python, boleh? Oke, boleh. Boleh. Semangat Andrew hari ni. Okey, kita dah belajar hari tu persekitaran kearahan, dah belajar, dah pengenalan. Okey, ini ialah Python. Kalau yang menggunakan laptop ataupun komputer, yang menggunakan handset, persekitaran dia lain sikit. Sekejap, saya nak buka dekat komputer lagi satu. Okey, siapa yang menggunakan handset ataupun apa-apa, pergi, kalau ni dia keluar Python 3.9.0, saya guna. Okey, ini ialah shell. Apa-apa dia akan keluar macam ni. Ini ialah version kita punya Python. Awak nampak kan saya share dengan awak kan? Boleh nampak tak? Sekejap. Saya kalau awak type saya tak nak nampak sebab saya buka. Sekejap, Boleh saya nampak. buka lagi satu. Sekejap, saya buka lagi satu. Kenapa tak masuk pula? Sekejap dah. Saya nak buka lagi satu Google Meet. Why tak boleh masuk? Why macam ni? Biarlah dulu nanti sebab awak type ke? Boleh. Kalau ni tolong cakap nanti sebaru saya selesaikan. Okey. Ini ialah persekitaran Python kita. Dia akan keluar version and then dekat sini ada file macam biasa. Macam kita menggunakan Microsoft Office Word. Open module, recent file, module browser, past browser, save as, edit, shell, debug, option, Windows dengan help. Okey, kalau untuk kita yang baru, saya akan pergi pada new file sebab saya tak akan buat dekat sini. Kena pergi kat new file, dia akan keluar macam ni. File, edit, format, run, option, Windows dengan help. Okey, dekat sini yang akan kita type, dia akan keluar untitled sebab untitled ni ialah kita tak renamekan nama file kita lagi. Apabila kita save as kan nanti, save ataupun save as, okay, dia akan keluar dekat mana kita nak save. Boleh macam biasalah kita boleh save dekat mana-mana yang kita nak. Contoh nak save ialah Python. Saya buat satu folder Python. Python form 2. Okay. Then dekat sini saya masukkan contoh 1. Dia dah keluar nama contoh 1.py. Maknanya kemudian dia keluarlah si user sama macam kita punya
kita penggunaan Microsoft Word, penggunaan Microsoft Excel ke PowerPoint ke sama. Okay, cuma dalam ni dia berbeza dengan Shell tadi, nampak ah? Dekat Shell tadi dia ada file edit dengan Shell. Dekat sini ada file edit format dengan run. Sebabnya selepas kita type apa-apa dekat sini, ini macam notepad pun sama. Ini kita punya papan untuk menaip coding. Bila selepas kita coding, dah type kita punya coding dan kita nak uji coding kita itu betul ataupun salah, kita perlu type run. Okay, kalau dekat handset, saya rasa ada butang tanda macam play tu. Kalau yang awak guna, mana handset saya? Saya tak nampak kalau awak type. Sekejap. Takat ni boleh nampak tak? Semua ada handset tak? Mana handset saya hilang? Tak apalah. Handset saya hilang. Di mana saya letak? Saya pun tak tahu. 2A1 2 orang tak masuk. 39 orang. Okey. Kalau ikut buku teks, dalam buku teks, dia masukkan dulu, biar tak apa Zuyah nanti. Dalam buku teks, dia tunjukkan contoh cara menaip nilai menggunakan integer dahulu. Okey, kalau awak menggunakan handset, saya rasa awak boleh direct terus type kan? Betul tak Zuyah? A sama dengan apa? Okey, semua sekarang kalau boleh tak nak buat secara hands on? Hands on, boleh tak? Boleh buat sama-sama tak? Boleh tak kalau nak type bersama-sama? Boleh. Okey, sekarang kita tengok contoh dalam buku teks muka surat 78. Cara memasukkan kod arahan yang mempunyai fungsi integer. Okey, sekarang saya masuk satu-satu. Saya masuk dulu integer, saya masuk dulu float, saya masuk dulu character and then baru string. Lepas tu baru kita gabungkan yang apa yang kita nak. Okey, sekarang ni kita masukkan integer dulu, double and then character, lepas tu baru string. Okey, sekarang ni kita nak menaip ataupun mengumpulkan data ataupun nilai integer ke dalam Python. Okey, contohnya kalau awak tengok buku teks muka surat 78, semua buka muka surat 78. Okey, ada dekat situ. Dia ada dah. Awak boleh type A sama dengan, ikut buku teks Siapa yang ada buku teks tak nampak pula. A sama dengan int. Okay. A sama dengan int. Semua nampak tak? Okay, saya besarkan. Tadi saya kecilkan sebab saya nak tengok apa yang awak type tu. Int sama dengan int ialah integer. Ya, sama dengan buku teks. Buka buku teks senang. Sekarang nak tunjuk contoh dahulu. Okay. Kamu punya tak ada di depan. Depan apa Zuyau? Okay. Tanda ini. Sekejap. Itu tak ada masalah. Kalau tak buat pun tak apa. Ya. Kalau dekat Zuya guna apa? Laptop ataupun apa? New file terus type. Terus naik. Version berapa? Nanti saya nak install lah version baru. New file tak ada. Awak punya dekat shell kot Zuyau. Awak type dekat shell ke? Sini. Pergi dekat file ni ada tak? Kalau dekat shell memang dia terus naik macam tu. Page 78. Junyu.
Ya, 78. Okey, sekarang saya nak bagi tahu dulu. Okey, semua boleh buka buku teks kan? 78. Okey, awak nampak tak apa yang berbeza di sini? Ada perbezaan warna. A berwarna hitam sama dengan hitam, integer berwarna purple and then 10 berwarna hitam. Kenapa dia berwarna macam tu? Adakah saja-saja letak? Semua nampak tak saya punya apa? Saya punya paparan ni. Okey, sekarang ni kita nak menaip okey, saya buat dulu ah. Kita nak memasukkan fungsi. Okey, saya nak buat Saya enterkan di sini. Okay, kalau kita nak masukkan sebarang komen, kita kena letak hashtag. Komen ni maknanya benda tu akan dipaparkan di dalam programming awak. Maknanya nanti bila awak run, dia akan terpapar juga untuk memastikan pengguna, bagi arahan pengguna. Contohnya saya nak bagi arahan mengatakan programming ini ialah untuk apa. So, saya letak function comment. Okay, kalau untuk comment, awak kena letak hashtag dahulu. Bila hashtag keluar macam tu, okay. Awak boleh tulis atau cara ini. Okay, saya tulis huruf besar. Saya nak bagi tahu pada pengguna. Atau cara ini ialah untuk mengumpulkan integer. Umpukkan data integer. Okey, macam tu. Tu ialah untuk komen. Kenapa Ming Hong? Kenapa keluar macam tu? Kenapa Ming Hong? Tak jawab. Okey. Okey, awak nampak di sini ya. Di dalam ni nampak perbezaan warna. Okey, merah. Bila saya letak hashtag, perkataan tersebut bertukar menjadi warna merah. Bukan saja-saja awak yang letak warna ya. Kalau dalam handset saya tak pasti keluar ataupun tidak. Okey, kalau dalam komputer ataupun ni dia akan keluar. Kalau untuk komen dia akan keluar berwarna merah. Komen ni walaupun awak salah ejaan ke salah apa ke dia tak akan jadi dia tak jadi masalah, dia tak akan jadi ralat. Sebab dia ialah apa-apa sahaja awak boleh type, awak boleh buat banyak mana pun, sebanyak mana baris. Tapi pastikan sebelum menaip ada tanda hashtag. Itu maknanya komen. Okey, kita nak tengok apa yang berlaku. Contoh, saya nak tengok apa yang berlaku. So, bila nak tengok apa yang berlaku, saya perlu run. Kalau pada awak ada tanda play code. Okey, saya akan okey. Ada invalid syntax. Kenapa ada invalid syntax? Sebabnya ini bukan shell. So, dia akan baca tanda itu. So, run. Lepas run, dia akan save. Nampak? Ini tak ada apa. Sebab apa? Sebab tadi tak habis pun. Saya buat apa pun tak habis. So dia keluar setakat itu sahaja. Ya, tak start sebab saya nak tunjuk contoh pada awak sahaja. Okey, kalau saya buat macam ni, dia terus keluar, nampak? Ini ialah ralat apa? Yang terus keluar, dia tak mengeluarkan sebarang output, dia tak paparkan ralat apa kepada awak. Ini ialah jenis ralat apa? Kita ada jenis ralat kan? Ralat logik, runtime error, ralat masa larian dengan ralat apa? Lagi satu. Syntax. Okey, kalau yang ni ralat apa? Dia terus stop. Okey. Boleh Okey, kalau ikut buku teks awak, okey, integer A sama dengan integer 10. Okey, tadi saya cakap kenapa ada perbezaan warna. Ini atau cara berwarna merah, ini ialah untuk komen. A kenapa berwarna hitam?
hitam ialah untuk data ataupun boleh ubah. Contohnya umur sama dengan 14. Contoh saya buat macam ni. Buat. Saya type je duluan. Sekejap. Awak tengok je dulu. Umur sama dengan 14. So dia berwarna hitam sebabnya dia ialah data ataupun awak nak pun boleh ubah. Lagi satu contohnya jumlah. Jumlah sama dengan A tambah B. Mana tambah? Tambah B. Okey, semua berwarna hitam sebab ni ialah data ataupun pun boleh ubah. Okey, lagi satu kita tengok tadi. Okey, ini ialah untuk komen merah. Sekarang ni kita nak tengok ungu. Ungu ataupun purple. Ungu ataupun purple ialah untuk print. Print, papar, input, input berwarna ungu ataupun purple. Nampak ah? Okey, lagi satu rentetan ataupun aksara. Input, kalau dekat sini dia akan keluar macam ni. Nama saya ialah Asni. Okey. Ini berwarna hijau. Hijau ialah untuk rentetan ataupun aksara. Dia perlu ada tanda ini. Ming Hong, kenapa saya punya print nak guna? Memang kena guna sebab print apa benda. Tak, ni saya tunjuk contoh dahulu. Kenapa berwarna ungu, kenapa berwarna hijau. Belum start lagi. Saya cuma type-type je dulu. Penerangan dahulu. Okay ah? Ni belum buat apa-apa, cik. Cuma saya cakap, okay, kenapa berwarna merah? Merah untuk komen. Kenapa ada perbezaan hitam, ungu dan hitam? Warna di sebalik teks ini. Okay, hitam ni adalah untuk pun boleh ubah ataupun data. Print ni ialah untuk input ataupun output. Nama saya ialah ni ialah macam bila awak letak benda di dalam inverted comma tersebut, dia akan bertukar jadi berwarna hijau. Okay, contoh nak benda lain pun boleh. Bila awak masukkan inverted comma, 2 tambah 3. Okay, semua yang di dalam inverted comma akan menjadi warna hijau. Tapi satu lagi Python dia perlu ada ini. Pembuka dan penutup. Okay. Lagi satu kalau awak nak buat okay, itu habis. Tu warna hijau. Kemudian kita nak tengok warna orange. Warna yang ada di dalam ni pula. Warna orange ialah untuk arahan. Contohnya awak guna if, then, else. Else. So dia akan jadi berwarna orange dan hitam orange. If, then, else. Jika tidak. Jika, if. Okay, maknanya dalam Python awak tak guna jika ya. Awak guna if, then, else. Jika tidak, if, then, else. Macam tu. Okay. Okay, lagi satu warna merah dah. Merah kalau ada ralat. Contohnya tengok keluar tak? Okay, dia keluar invalid syntax dekat saya. So, sebab saya punya coding ni tak betul. Coding saya salah. So, dia keluar pop up dekat saya berlaku invalid syntax. So, dekat sini awak tahu awak dah ada syntax error di dalam coding awak. So, memang tak boleh nak buat apalah. Salah. Faham? Kita tahu ada warna hitam, warna ungu, warna hijau, warna merah pekat. Ini merah pekat untuk komen. And then merah yang slow tu untuk ralat. And then hijau untuk rentetan ataupun aksara. Boleh? Boleh? Boleh tak? Okay. Sekarang ni kita nak cuba mengumpulkan data integer ke dalam coding kita. Kalau awak guna handset, awak tolong type sekali dengan saya. Tengok muka surat. Okay, saya padam ini.
Okay, lagi satu, kalau menggunakan laptop ataupun handset, saya tak pastilah. Untuk menggunakan laptop ataupun komputer, sebarang apabila awak nak run, pastikan save dahulu. Baru dia boleh run. Kalau tak save, dia tak boleh run. Okay. Okay, sekarang ni kalau ikut buku teks awak, dia ada A sama dengan integer 10. Maknanya dia dah umpukkan integer 10. Dia tak benarkan pengguna untuk mengumpukkan. Dia yang masukkan data siap-siap. A sama dengan 10 and then dia buat bawah tu B sama dengan tak ada warna purple. Warna purple tadi. Print awak jadi warna apa? Integer awak warna apa? Warna hitam semua ke Junyu? Sama warna? Awak buat dekat awak guna version apa? Junyu? 39.5 lagi ni pada saya. Zuyao awak ada warna tak? Iwan warna ungu. Zuyao ada. Handset tak ada. Kalau handset tak ada. Dekat shell pun ada. Junior guna apa? Guna laptop ke apa? Apa dua pun ada ni Yuan? Saya tahu Liao. Why? Tahu apa? Laptop. Shell dan file. Dua-dua ada kan? Step gambar. Share dekat sini. Share lah. Senang Sat. Sekejap. Share dalam ni boleh? Junior share dekat ni. Dalam. Yang lain tolong tengok kalau takut menghadapi masalah. Saya stop presenting. Awak share. Junior share dalam kita punya GM. Sebelum tu Desmond, kelas kita hadir semua tak? Kelas kita. Sorry saya kelas 2B1. Saya guru kelas 2B1. Zuya 2A1 semua hadir tak? Junior buat share screen. Okay, Desmond terima kasih. Junior, saya dah stop. Awak buat share screen, saya nak tengok. Okay. Ini bukan dekat bukan dekat sini, bukan dekat idle. Pergi dekat start awak. Buka dekat idle. Pergi dekat start ataupun awak search dekat bawah ni, dekat kan ada sebelum menu start tu ada tanda macam tu apa? Awak search idle. IDLE. Junior. Pergi dekat start awak. Close dekat sini dulu. Stop dekat sini. Kenapa stop? Tak payah stop ni. Awak tak payah stop awak punya sharing. Awak buka balik sharing tu balik. Okay. Close dekat Python awak sekarang ni. Kenapa keluar terus? Buka dekat idle. Awak cari IDLE. Okay, kalau tengok yang dekat saya, macam kat sini saya share. Share entire screen. Okay. Awak search dekat sini. Awak search IDLE. Dia akan keluar idle Python apa dekat situ. Nampak tak Junyo? Bila buka idle ini, macam baru berdapat macam saya tadi. Ini ialah Python idle awak. Boleh Liao, okay. Okay, yang lain semua ada masalah tak?
Boleh ikut dah setakat ni. Saya minta maaf kalau siapa yang ada handset dan kekangan. Saya harap awak boleh ikut lah ya. Sebab kita terpaksa. Kalau awak dekat lab, kita boleh buat bersama-sama menggunakan komputer. Sekarang ni saya sebab yang saya siapa yang tak ada komputer ataupun laptop boleh buat guna handset. Kalau siapa ada masalah tolong kontak saya, tolong bagi tahu saya. Janganlah minta laptop pula kat saya. Okay? Boleh ikut? Okay, sekarang ni kita nak tunjuk contoh yang di dalam dalam buku dahulu. Ikut step by step di dalam buku. Okay. Lagi satu, kalau siapa yang ada cyber cafe boleh pergi ke Zuyao? Tak apa guna handset pun boleh sebab sekarang ni nak tengok macam mana penggunaan Python. Jangan awak terus tak masuk kelas, tak tahu macam mana. Kalau siapa yang ada kekangan tak boleh nak install ke apa ke, bagi tahu. Okay, sekarang ni kita nak ikut buku. Sekarang kalau ikut buku, dia ada B sama dengan, sama dengan dia umpukkan lagi integer 29. INT 29. Junju boleh ikut? Yang lain boleh ikut, saya harap boleh ikut ya. Okay, kemudian dia keluar pula C sama dengan A tambah B. Dia nak menambah integer A dan juga integer B. So, dia umpukkan C sama dengan A tambah B. A tadi kita dah ada 10 and then B 29. Okay, sekarang ni C sama dengan A tambah B and then dia keluar dekat bawah print. Bila print awak terus pergi C. Boleh. Boleh ke macam tu? Zuya dah type. Boleh ke macam ni? Kalau buat dekat idle terus boleh. Kalau dekat idle dia terus keluar dekat sini. Print C, enter. Syntax error. Multiple statement found while compiling a single statement. Kenapa jadi macam tu? Ada space ada masalah sebenarnya. Yang lain dapat tak? Zia boleh buat keluar tak jawapan? Jin Yu keluar? Iwan keluar? Jin Han boleh? Buat dekat shell ataupun buat dekat mana? Okay. Siapa yang ada masalah setakat ni? Ni ada dua contoh Okay. Kalau dekat ini saya tunjuk contoh dekat shell tadi. Okay, ini ialah output saya. Dekat shell dia akan keluar output dan run kat situ sekali kalau awak buat dekat shell. Sebab tu suruh buat dekat new file. Dekat new file hanya akan paparkan awak punya coding. And then dekat shell dia akan paparkan awak punya output ataupun ada sebarang ralat. Okay, semua dapat output saya ialah 39. Kenapa? Sebabnya tadi, ya. Cek kamu tak scroll down. Apa? Cek saya tak suka. Cikgu. Okay. Visual Studio. Jina, Visual Studio macam mana? Awak guna Visual Studio ke? Jin Hang? Awak tolong share dengan saya kalau awak boleh menggunakan yang lain. Jin Hang guna Visual Studio ke?
Dalam handset ataupun dalam laptop? Siapa gunakan handset? Komputer. Sekarang ni siapa yang menggunakan handset boleh buat tak? Saya nak yang menggunakan handset. Boleh keluar macam tu tak, Yuzwan? Boleh. Okey, maknanya semua boleh setakat ni. Okey, contohnya kita dah dapat tadi, ni ialah atur cara untuk mengumpulkan data integer. Sekarang dia dah declare A sama dengan integer 10, dia belum. Sekarang ni atur cara awak ni dia masukkan sendiri. Contohnya kalau saya tukar dekat sini 10, saya masukkan 40. 49, ini 50 contohlah. Okey, maknanya data ni dah diberi, dia akan run yang baru, dia keluar 99 sebab yang baru punya. Okey, untuk coding ini, dia tak benarkan pengguna inputkan sendiri. Dia dah tetapkan integer A berapa. A sama dengan nilai berapa? 49. B sama dengan 50. Sebab tu bila C sama dengan A tambah B, A ialah 49, dia memanggil nilai. Ini ialah umpukan. A sama dengan integer 49. So, nilai A ini ialah nilai integer. Yang bernilai berapa? 49. Sebab tu bila dekat bawah C sama dengan A ialah 49 tadi, B ialah 50. Itu yang dinama umpukkan yang awak belajar sebelum ini ataupun pemboleh ubah sama juga. Okey, print C. Boleh tukar dekat sini jumlah. Jumlah pun boleh. So, bila awak letak jumlah, dekat sini awak kena tukar balik jumlah. Print jumlah. Dia memanggil apa yang ada. Jumlah ni memanggil data A tambah B. So, print jumlah, dia akan print 99. Boleh faham setakat ni? Boleh tak setakat ni? Kenapa muka saya macam tu? Okey, boleh Kita nak pergi. Okey, sekarang ni kalau ada dalam buku teks, tulis segmen kod Python, muka surat 79. Tulis segmen kod Python dengan menggunakan operator matematik, dapatkan hasil tolak bagi A 50 dan B 36. Okey, buat hasil tolak A sama dengan 50, B sama dengan 36. Macam mana nak buat? Sebab ni bukan tambah, ni sama dengan A sama dengan, sorry saya bagi tambah pula. A sama dengan, kenapa duk tambah? A sama dengan 50, B sama dengan 36. Okay. Kalau awak nak buat, awak boleh, contohnya dekat bawah ni. Okay, saya masukkan. Tambah lagi. Okay. Cara dia sama sajalah. Tadi hasil tambah, sekarang hasil tolak. Saya paste balik. So dekat sini buat A tolak B. A ialah berapa tadi? 50. B ialah 36. So, run sahaja. Okey, macam saya dah keluar dua-dua. Kenapa keluar dua-dua? Sebab dekat shell dekat saya punya file tadi ada dua benda. Okey, betul, Junyu. Semua boleh ikut setakat ni? Boleh ikut? Okey, buat yang nombor 2 pula. Nombor 2 dan nombor 3. Hasil bahagi. Nanti kita pergi dekat double pula.
Yang lain boleh ikut tak? Saya tak dengar suara orang lain. Ya, Yuan. Kenapa? Boleh. Win Jun boleh. Yang lain? Desmond, Jeremiah, Sean Yu Tan. Tunggu Sat. Kenapa Yuan? Tunggu. Okay, siapa yang dah boleh terus sambung. Kalau boleh yang menggunakan laptop buat macam saya senang. Sambung. Atas tambah, bawah tolak, and then number 3 ialah kalau saya buat macam ni je. Tapi sebenarnya sepatutnya saya tak boleh ajar macam ni kat awak. Tak baik kan. Darab. Oh, dekat sini saya tukar je lah darab dekat sini. Okay, Yuan, kenapa? X. Y. X, Y. 49. Sudah boleh. Okey, yang lain boleh tak ni? Yang tak berinteraksi dengan saya boleh ikut tak? Okey, saya dah dapat 3 saya punya ini, dan last sekali ialah hasil bahagi. So, M N. M ialah 128. Ialah 12. Okay, kalau bahagi divide macam awak guna biasa. Okay, siap. Zuya siap. Okay, saya pun dah siap. Yang lain boleh siap tak? Okay, dah keluar. Dapat macam saya tak, Zuya? 99, 14, 1127, 10.666. 99. Sepatutnya yang atas tu berapa? 39 kot. Boleh? Share. Share. Saya stop presenting. Jin Hang dapat. Lagi? Yang menggunakan handset, Wizy? Wizy buat tak? Loh, Wizy. Ruzian? Loh, Wizy buat tak? Jin Hang dapat. Wizy sedang buat. Ming Hong dapat. Tioh Yuzuan? Tioh Jinky? Buat tak? Okay, tengok Zuya punya. Awak buat kat dua-dua tempat ke? Baru nak save. Sebab tak save lagi tu Ziau. Dekat shell, dia terus keluar output kan? Betul. Dekat shell dia terus keluar output. Yuan, page 79. Okay, 14, 1127. Okay. Soalan 1, soalan 2. Okay, bagus. Zuya, yang lain ada yang nak tunjuk lagi tak? Nak share lagi? Ming Hong, nak share? Wong Xiao Kian. Nak, ada tak? Darren siap lagi? Darren masuk awal tadi. Awal-awal dia masuk buku 2. Andrew, tadi ada suara, sekarang dah tak ada. Andrew, tengah buat tak? Darren buat tak? Dapat tak? Boleh dapat. Boleh dapat. Share dah. Tio Yuzuan. Cikgu Yanzi tak masuk. Yanzi. Bagi nombor phone Yanzi. Why tak masuk? Handset saya di mana? Handset saya hilang.
Sekejap saya cari handset. Ha, tu ya ada phone number dia tak? Okey, sudah? Semua dah dapat? Dah pukul 3 suku. Tak apalah nanti bagi nanti saya call dia. Kenapa tak masuk? Mana-mana pun boleh Zuya. Grup pun tak apa. Supaya dia nampak kenapa dia tak datang. Okey. Semua dah dapat? Dah boleh ikut? Mana dia? Okey, semua sudah. Ha, tak, itulah. Ha. Okey, semua dah untuk integer dah faham? Boleh? Itu yang dinamakan yang selama ni kita duk buat dalam kelas pseudocode dan algoritma. Hemming Hong left. Pasal apa left? Okey. Selama ni yang kita belajar di dalam kelas, kenapa kita umpukkan A sama dengan apa-apa integer. Kenapa kita belajar number integer, number boolean, boolean. Kita belajar semua tu kenapa. Okey, sebab tu di dalam Python benda ni perlu digunakan. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada muka surat untuk double, number, double, perbezaan double dengan integer. Integer ialah nombor bulat, nombor yang tiada titik perpuluhan. Tetapi kenapa tadi dalam kita punya ni ada double. Nampak ni 10.66666 nombor yang ada titik perpuluhan. Kenapa dia still diterima? Padahal dekat sini tadi kita declare dia sebagai integer. Kenapa dekat jumlah tadi dia ada titik perpuluhan? Sebab apa? Tak type, betul. Sebab dekat jumlah ni ataupun C tadi, awak tak umpukkan sebagai integer atau apa-apa. Awak letak dia sebagai jumlah sahaja ataupun C sahaja. Tak umpukkan C sama dengan integer apa. Sebab tu dia keluar jumlah tersebut ada titik perpuluhan. Faham? Dia boleh diterima. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula double. Double ialah nombor yang mempunyai titik perpuluhan. Double, dia boleh juga macam integer. Dia boleh ada number negatif dan number positif. Okey. Untuk double, awak buka buku teks muka surat 80. Sama juga macam tadi. Dia cuma tambah float sahaja di depan. Double dalam Python ialah float. Kalau dalam C atau C++, dia ialah double. So, cara dia cara yang sama. Macam ni, saya pergi file new. Okay. Saya nak ambil benda yang sama macam ni. So, saya paste. Ni ialah untuk mengumpulkan data double ataupun float. Okay, kenapa warna merah ni tak keluar waktu awak run tadi? Sebab dia ialah komen untuk pengatur cara. Bukannya komen untuk pengguna ataupun kalau macam run tadi, kalau dalam sistem macam awak pergi dekat bank, dalam mesin ATM yang awak nampak ialah yang di sini. Yang keluar dekat output awak ni. Ini ialah bahagian output. Pengguna dia tak nampak bahagian depan yang awak buat coding ni. Coding ni hanya untuk
programmer yang membangunkan sistem. Dia ada perbezaan lah. Yang ni dia keluar apa benda yang dah ada. So tak boleh nak tak payah, tak boleh nak edit, tak boleh nak delete, tak boleh nak apa. Kalau dekat sini awak boleh edit. Sebab tu ada komen. Komen ni ialah arahan ataupun arahan kepada next programmer. Siapa kalau awak dah kerja programmer nanti, awak nak ubah, awak nak tukar kerja dengan orang lain. So, dengan berpandukan arahan ini, programmer lain akan faham mengenai sistem awak. Sebab dia tak keluar dekat output punya screen. Dia keluar dekat programmer punya screen sahaja. Contoh 3.2 website. Oh, yang tu. Yang tu yang contoh 3.2 tu ialah menggunakan kalau awak tengok buku teks, contoh 3.2 muka surat 80, itu ialah coding menggunakan C++. Dia berbeza sedikit dengan Python. Python dia lebih mudah. Okay? Kalau dekat U dulu saya belajar C++ kena belajar wajib. Siapa yang mengambil subjek software, saya ambil course apa? Computer Science. So dia akan belajar C++, belajar. Semuanya basic dia sama. Coding dia lebih kurang sahaja. Siapa yang pernah belajar, bila awak belajar Python, contohnya awak pergi dekat U nanti, awak nak sambung, kalau nak sambung bahagian komputer, kalau ambil programming, dia akan keluar C++. Ambil course engineering pun akan ada C++. Memang basic ada. Sebabnya kalau course engineering, contohnya awak nak buat traffic light. Traffic light yang kita duduk lalu hari-hari merah, hijau, biru, itu menggunakan coding C++. Okay, bukannya saja tukar warna. Okay, boleh? Kita nak pergi kepada double ataupun float. Okay, yang berbeza C++ dengan Python, C++ menggunakan double. Kalau awak tengok muka surat 80, buku teks awak dia ada double num1. Okay, tengok dekat sini. Saya tengok contoh ni. Nampak tak? Okay. Okay, kalau macam ni ialah C++ punya interface. Berbeza sikit, dia kena ada integer main. Dia kena ada pembuka macam ni. Buka, tutup. And then return lah semua dia ni memang kena ada. Kalau dalam Python, tiada. Dia terus direct. Okay? So, dalam Python, kita akan gunakan float. Kita tak guna double. Boleh kita nak buat contoh yang kedua? Boleh ikut tak setakat ni semua? Ada soalan? Ada soalan tak? Boleh ikut? Senang je kan? Setakat ni, senang tak? Okay, boleh. Okay, sekarang kita nak tengok contoh. Sekarang ni kita ikut dulu buku supaya kita mahir menggunakan Python. Okay, contohnya sekarang kita nak guna data double ataupun float. Okay, kalau tengok dalam buku awak, dia masukkan A ni ditukarkan sebagai nom1. Sorry. Okay, saya galakkan awak guna huruf kecil ya. Awak boleh tulis nom1 macam ni ataupun tulis nom_1 boleh. Okay, ataupun memang awak nak buat N huruf besar nom1 boleh. Tapi untuk memudahkan awak, better tulis semua huruf kecil nom1 kecuali kalau ada dua perkataan. Contohnya nama pelajar, P pelajar, macam tu boleh. Selalunya kalau macam ni orang akan buat nama pelajar. Sorry ya, saya masuk satu-satu. Okey, ataupun orang akan buat nama pelajar. Okey, macam tu. Kalau melibatkan dua Dulu perkataan. kami tak share screen. Ah? Tak share screen. Suka macam ni. Hah. Okey, nampak?
Boleh nampak? Sorry, saya tak nampak apa yang awak type. Baru nampak sekarang. Okay, dia macam ni. Kalau ingat tak sebelum ni saya kata kalau di dalam Python, dia case sensitif. Dia huruf besar dan huruf kecil case sensitif. Kenapa? Sebabnya macam ni. Contoh awak buat norm 1. Okay. Norm 1 semua huruf kecil. Tiba-tiba dekat bawah ni awak buat norm huruf besar. Norm 1. Nampak? Berbeza kan? Norm huruf kecil dan norm huruf besar. Okey, apabila macam ni, okey kita tengok Norm 1 sekarang ni dia buat float. Float number dia ialah 3.33. Okay, and then sorry saya suka buat norm 2 sama dengan float 10.401. 10.401 and then dia jadi norm 3. Norm 3 sama dengan norm 1 tambah norm 3 sama dengan norm 1 tambah norm 2. Okay. Okay. Saya nak tunjuk contoh pada awak apa yang berlaku. Run. Save dulu. Sebelum apa-apa kena save. So contoh 2. Okay, nampak dia keluar macam ni. Trace back most recent call. Okay, ini dinamakan syntax. Dia menyatakan pada awak contoh PY2 line 5 in module. So saya punya ralat berada di line number 5. Norm 3 sama dengan norm 1 tambah norm 2. Name error, name norm 1 is not defined. Sebab apa? Sebab saya declare dekat atas ni norm 1 semuanya huruf kecil. Tetapi bila saya memanggil di bawah, norm 1 saya ialah huruf besar N. Sebab tu dia keluar ralat. Ini yang dinamakan dia bagi kat awak line number berapa. So kalau nak pastikan line number berapa, kiralah dia line number 5. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Dia daripada atas ya. 1, 2, 3, 4, 5. So line kelima saya error. Sebab apa? Sebab N saya huruf besar. So saya tukarkan M huruf kecil. Baru saya boleh run. Okay, baru keluar dia punya output dia. Tadi dia keluarkan saya punya ralat. Ini yang berbeza merah pudar. Tadi merah gelap untuk komen. Merah yang cair sedikit untuk ralat. Nampak ni? Ni ralat, ini ralat. Ini berbeza, ni syntax error. Ini syntax apa? Ni ralat apa? Berbeza ralat dia. Sebabnya daripada sini awak dah tahu. Okey, ini ralat, ini ralat. Itu yang menyatakan jenis ralat. Okey, ni contoh number untuk float. Okey, berbeza. Kalau dalam C, dia tak guna float ni, dia guna double. Tapi untuk awak, dia menggunakan float. Tapi dia punya, tu dia sama. Dia punya apa? Cara dia memang samalah. Maknanya double untuk nombor titik perpuluhan, float pun untuk nombor titik perpuluhan. Okey, setakat ni. Boleh faham? Okey, lepas tu dia ada juga fungsi round. Round ialah untuk membundarkan nombor titik perpuluhan. Kalau tengok dekat sini 13.731. Okey, dia ada dalam round ialah untuk membundarkan titik perpuluhan. Round 2, so dia akan 2 titik perpuluhan di belakang. Round 1, dia akan jadi 1 titik perpuluhan di belakang. Itu yang maksud round. Kalau dalam buku awak tengok. Kenapa saya punya titik saya punya ni dia tak sama? 10.401.
Saya punya berapa? 10 poin? Okay, kemudian kalau awak nak buat round, awak kena keluarkan dia punya round. Awak buat round kat bawah ni. Round. Masukkan norm 3,2 sebab nak buat 2 titik perpuluhan sahaja. So run. So dia keluar. Kenapa tak keluar? Norm 3 sama 9,2. Round. Norm 3, 2. Betul lah. Siapa dapat round? Dapat tak round? Saya punya ni macam shell. Sekejap, saya tukar jadi round off. Round off. Norm 3, 91. Ada ralat. Katanya fungsi round sahaja. No. Shell saya macam tak berjaya je. Boleh. Apa yang berjaya? Dekat shell baru boleh. Dekat tu tak boleh, Zuyao. Dekat shell saja boleh. Tak apa, nanti kita tengok round. Kadang-kadang sebab kalau sebab tak boleh, kadang-kadang kita install kita punya apa? Python ni pun problem kadang-kadang. Okay. Tak apa, untuk round tu nanti kita tengok. Round untuk shell sahaja. Sepatutnya tak ada masalah. Nanti saya try buat kat shell. Memang round macam tu je saja cara nak buat dia. Dia akan itu cara untuk membundarkan. Maknanya round sama dengan round dalam kurungan and then norm 3,2. Selalunya round memang orang akan letak 2 di belakang. Okay, yang lain ada masalah tak? Hari ni kita belajar cara memasukkan data integer dan juga data float. Round tak run juga. Jinghang dah keluar. Tak apa, nanti kita tengok balik round tu. Nanti saya ni balik. Okay, ada masalah dah setakat ni? Ada masalah tak semua? Tak ada orang jawab pun. Ada syntax error dekat mana? Error dekat round kot.
Round tu buang dulu. Buang round dulu, dia akan ada. Betul Zuyao. Ini sebab dalam buku teks dia tunjuk dekat shell tau. Dia tak tunjuk dekat idle, dekat kita punya baru. Tak apa. Kalau siapa yang buat dekat idle, dekat ikut buku teks, dia ada round. Itu kod di shell, saya punya sudah send. Sudah nampak. Dekat shell saja yang boleh buat round. Dekat file baru tu tak boleh. Okay, semua ada masalah dah setakat ni? Nak bagi kerja? Boleh? A tambah B jumlah bagi 2 peratak. Ya Iwan, kenapa? Oh dah 3.5. Turn in code activity 3.1 GC. Boleh? Turn in GGC. Pun tak boleh. Iwan tolong tunjuk dekat saya. Okay, yang lain kalau dah apa-apa, kalau tak ada soalan, kita habiskan setakat sini. Okay, tolong turn in 3.1 dekat GC. Semua, boleh? Boleh tak? 3.1, aktiviti 3.1 dalam buku teks muka surat 79. Betul tak? 79. Okay. Kalau dah tak ada apa-apa soalan, kita habiskan kelas setakat ni. Yiwen, boleh? Ambil gambar di XPython pun boleh. Kalau siapa menggunakan handset, ni lah screenshot. Dah hantar. Okay, tak ada apa-apa soalan. Kita jumpa lagi lepas cuti. Ya, nanti saya create. Saya belum create. Okay, bye-bye. Round